Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada semua pelajar yang hadir pada kuliah pada petang ini. Okay, kita akan buat kuliah sekitar 1 jam ataupun 1.5 jam atau tengok macam mana penerimaan pelajar sebab kita pun mengambil kira kemampuan dari sudut kelajuan internet dan semua faktor itulah. Okay, mari kita mulakan. Okay, sebelum tu saya nak recall balik pada minggu lepas saya telah bagi kamu dua video iaitu simple linear regression model, iaitu yang pertama adalah berkaitan dengan part 1 berkaitan dengan pengiraan regression dalam keadaan pembentukan model asal dalam keadaan simple. Yang dipanggil simple atau mudah ini di mana terdapat satu pun boleh ubah bebas dan satu pun boleh ubah bersandar. Kerana itu kita panggil dia simple linear regression model. Dan pada peringkat kedua adalah melibatkan pengujian hipotesis. Okey, saya nak tanya, dah tengok ke belum dua-dua video tu? Dah. Dah doktor. Dah doktor. Dah doktor. Faham ke tak Ani? Faham insyaAllah. Okey, pada hari ini kita ada 26 orang, tolak saya 25, berarti 8 orang tak hadir Saya tengok rata-rata sekitar 8-7 orang group A tidak hadir. Cuba kamu panggil semua. Siapa tak hadir hari ini saya bagi surat amaran pertama. Suruh diorang hadir kelas saya. Okey? Okey? Jadinya faham tu sebab boleh, kalau kiraan boleh buat lah. Tutorial 2 saya siap ke? Dah dapat buku dah? Dah dapat buku ke? Dah. Okey, jadi maksudnya siapa yang dah dapat buku tu dah boleh buat jawapan lah ya. Dah boleh mula menjawab dan saya rasa itu satu yang bagus lah sebab dah tengok tu je pun dah boleh faham dan saya tengok pun semestinya pun kurang bertanya Saya assume semua faham lah. Itu sebabnya tidak bertanya. Okey. Okey. Sekejap saya tengah buka ni. Okey, so 26. Masih 26 orang lagi. Okey, nanti di akhir kelas baru saya ambil kehadiran. Saya ambil kehadiran macam mana, saya screenshot je monitor ni. Jadi di situ saya nampak siapa yang ada, siapa yang tak ada. Doktor, saya nak tanya. Ya. Untuk soalan tutorial 2 nombor 1 2 Roman tu, soalan dia kan adakah pendapatan penting untuk menenangkan perbelanjaan pada aras keertian 5% dan 10%, berikan kesimpulan. Jadi pada slide yang doktor bagi, video sebelum ni, dia bagi satu aras keertian je. Jadi yang untuk kali ni kena buat dua-dua, lepas tu simpulkan kedua-duanya serentak ke atau kesimpulan berbeza? Kesimpulan mesti berbeza. Satu pada arah keertian 5%, satu pada arah keertian 10%. Okey. Sekiranya arah keertian 5% bererti aras keyakinan 95%. Sekiranya aras keertian 10% bererti aras keyakinan 90%. Berarti dia tolak. 100 tolak 5, 95. Jadi 95 itulah aras keyakinan. Jadi bila di kesimpulan kena sebut aras keyakinan, tidak aras keertian. Aras keertian hanya ada pada soalan. Okey? Okey, sekejap saya share. Alright, ni pula okey, boleh nampak Nampak. Okey. Okey, pada part 2 ni saya nak fokus kepada hypothesis testing di mana saya assume part 1 pelajar telah arif dan faham berkaitan bagaimana untuk mengira
untuk mengira model simple model regression mudah. Okey? Maksudnya di bahagian ini, ya, pelajar telah faham iaitu bagaimana untuk kira step 1, 2, 3, 4 dan akhirnya membuat kesimpulan, ya, seperti mana yang Miza tanya tadi, kesimpulan yang ini. Okey, kesimpulan yang Miza tanya itu part 2. Ini adalah part 1. Okey, part 1 ni sangat penting kerana soalan final exam mesti part 1 ni wajib. Okey, adakah part 1 ni biasanya di soalan exam part 1 dia akan bahagi bahagian observation ni, YI dan juga XI. Okey. Tapi kamu mesti terfikir, doktor, kalau nanti anda katalah dia tak bagi tahu YI, SI, macam kat sini saya tahulah YI mestilah ini dependent, SI ini independent. Jadi kalau soalan exam, saya letak perbelanjaan, pendapatan. Jadi macam mana nak tahu? Itu sebabnya kita perlu tahu teori. Sebenarnya dan juga pendapatan, berarti kat situ kita telah menggunakan consumer behavior theory. Okey, kalau berdasarkan kepada consumer behavior theory, mestilah penggunaan itu Y, pendapatan itu yang X. Okey, kalau soalan exam tu bagi gross bagi GDP dengan export, okey, berarti soalan tu telah menggunakan teori Keynesian di mana dia telah menggunakan teori hipotesis yang mengatakan ekspor pemacu pada pertumbuhan ekonomi negara, justru ekspor adalah X, pertumbuhan ekonomi negara atau GDP itu adalah Y. Jelas tak? Jelas tak dengan maksud saya tadi? Nampak tak sekarang saya tengah buka slide 1 dan 2 ni? Nampak tak manual calculation? Nampak tak? Okey. Jadinya sekarang ni saya bagi tahu tips tadi, tips exam final. Siapa yang clear perasan apa saya cakap tadi, saya harap dia take note lah. Siapa yang tak perasan, kalau boleh sambil-sambil kelas ni janganlah buka cerita lain, janganlah buka lagu ke apa ke, buka filem Korea ke, tak nak lah. Fokus, fokus. Sebab peluang belajarnya hanya datang sekali saja. Hanya datang sekali saja dan saya harap sangat you cuba faham betul-betul apa yang kita cuba fahamkan pada kelas pada hari ini. Sebab ada sebahagian pelajar tak faham dan saya telah jelas banyak kali waktu kuliah dia masih tanya benda yang sama, berarti dia tidak fokus lah. Dia tidak fokus. Okey, ada tak persoalan bahagian yang saya buka ni? Step 1 hingga 2, step 3, 4 dan juga step 5. Ada tak persoalan? Kalau tak ada, saya akan pergi kepada part 2. Tak ada Okey, saya pergi kepada part 2. Part 2, seperti mana yang telah kita buat pada part 1. Part 1 kita telah mengukur, betul tak? Kita dah mengukur, kita katakan YI mempengaruhi XI mempengaruhi Y pada kadar magnitud 0.6112 yang mengatakan bahawa apabila pendapatan meningkat sebanyak RM100, maka penggunaan akan meningkat sebanyak RM61.12. Okay. Betul ke? Betul ke? Kalau apa ni ada yang nak masuk. Persoalannya betul ke apabila RM100 perbelanjaan kita meningkat. Sebanyak itu. Jadinya persoalan yang mengatakan ya atau tidak, menyokong atau menentang itu perlulah kita tadi. Doktor ulang balik tadi sekat-sekat tak Okey, dengar. ada gangguan internet.
Okay, sorry. Jadinya apabila kita dah dapat pendapat, contoh macam yang tadi tu, yang tadi kan kita kata pendapatan meningkat sebanyak RM100 menyebabkan penggunaan juga meningkat sebanyak RM61.13. Ini dengar tak? Dapat tak ni slide ni? Doktor, sangkut-sangkut. Slide nampak, slide dah nampak. Okay. Okay, kejap tadi saya presenting the hand. Dengar tak? Saya cuba tulis Doktor, slide tak nampak. Dengar. sekali Tutup. Okay saya try kongsi slide lagi sekali memang ada gangguan internet lah petang ni. Okay, nampak tak? Nampak doktor. Nampak. Nampak. Okay. Okay, jadinya sekarang apa ini Doktor tak dengar. menyebabkan kita perlu buat pengujian hipotesis. Sama ada keputusan ini. Tak dengar? Doktor ulang balik tak dengar. Suara doktor. Sangkut-sangkut doktor. Okay, suara tersangka. Okay, kita cuba lagi sekali Okay, saya tengok internet dah kuat sikit dah. Alright. Ramainya keluar masuk sebab internet problem kot. Okay, jadi lagi sekali saya share. Alright. Okay, jadinya bila
kita dah dapat, kita dah kira tadi secara manual simple regression model yang kita dah dapat nilai beta kosong iaitu pintasan. Okey, saya buat tunjuk balik. Yang ini adalah pintasan. Yang ini adalah pintasan dan ini adalah slope coefficient. Jadi pengujian hipotesis kita adalah terhadap 0.6112 ni. Nampak tak nilai ini? Jadi kita pergi kepada yang ini. Apa yang perlu kita buat pada simple linear regression part 2 adalah pengujian hipotesis. Tapi sebelum kita boleh buat pengujian hipotesis, kita perlu mengingati. Mengingat atau faham kalau kamu dah final assessment tu buat Sangkut-sangkut. di rumah saja, maka Doktor ulang semula. tak perlulah untuk hafal Belajar, dengar Doktor, Dengar. tak jelas. Dengar. Lambat juga kamu respon Sampai saya ingat kamu tak dengar. Sangkut-sangkut. Sangkut doktor. Tak dengar ujung-ujung je. Ya. Tengah-tengah tak dengar. Alamak, kesiannya. Saya dah suruh anak saya tutup dah semua internet. Diorang dah tak ada buka internet dah. Tapi tanya Malim agak gelap. Tapi tak adalah hujan lebat. Kenapa Okey, tak apalah, kita cubalah juga Cuba juga. Tengok kalau tak, saya akan buat video asing lah untuk jelaskan pada kamu. Kalau internet tak okey Tak apalah kita cuba yang mana sempat dulu. Okey, kalau tak pun pelajar boleh rujuk kepada video kuliah pertama pada hari Isnin. Kuliah tu sama je dengan kamu kalau kuliah ni sangkut-sangkut. Okey, dengar kan pelajar? Dengar. Dengar doktor. Dengar. Okey. Okey, sorry lah kena tanya-tanya sebab nanti kan tahu-tahu you all dah ke mana, saya dah ke mana. Okey, jadinya saya nak cerita SE beta 1 ni, nilai inilah yang perlu kita kira dan kita perlu letak dekat sini. Dekat sini. Kita perlu kira secara manual. Dan untuk mendapatkan nilai beta satu yang Doktor tak dengar. 7 ni, kita perlu dapatkan var beta 1. Untuk dapatkan nilai var beta 1, kita perlu tapi untuk dapatkan nilai signal Sangkut-sangkut. Tak, dia Dr. Yasmin jadi Putus-putus sangkut-sangkut. doktor. Ya ke? Ya. Okey, tak apa, nanti kita cuba tengok ni. Saya cuba teruskan jugalah Kalau lagi 20 minit masih macam ni, kita stop lah kuliah Okey, sigma square. Okey. Sigma square ni. Okey, sigma square ni nak dapatkan sigma square, kita perlu kirakan summation error I square. Jadi benda ni berangkai-rangkai awak tengok. Nak dapatkan sigma E square pula, awak kena dapatkan SYY dan SXY dan juga SXX. Maka itu pergilah kita ke rumus 1, 2, 3, kita perlu kirakan. Inilah puncanya, kita kena kirakan SXX, SYY dan juga SXY ni dulu. Perlu kira sebab inilah dia punya orang kata akar umbi sebelum kita boleh dapatkan nombor 7 iaitu SE beta 1 dan setelah kita dapat tu kita boleh masukkan dia ke dalam rumus step 2. Nampak tak? Ini yang paling penting sekali. Nampak. Okey. Jadinya
Setakat ni saya rasa kamu dah hafal, dah boleh faham kot cara untuk dapatkan rumus ni. Siapa tadi yang nak masuk? Mana tadi? Ni ha. Okay, so saya continue. Okay, jadinya bila kita balik kepada sini, maka kalau kita tengok contoh daripada yang table part 1, ini adalah kiraan-kiraan dia. Betul Dan daripada kiraan ni kita dapati bahawa nilai SE beta 1 adalah 0.04669. Apa kita buat dengan nombor ni? Nilai ini dan pengujian hipotesis adalah terdiri daripada 4 peringkat. Iaitu peringkat kedua kita panggil statistical test, peringkat ketiga kita panggil critical value dan peringkat keempat kita panggil calculation and graph of T distribution. Okay? Okay, kita mulakan dengan step pertama. Step pertama ni kita letak dia HO adalah hipotesis null, di mana hipotesis null adalah beta 1 bersamaan dengan sifar. Okey. Dan hipotesis alternatif H1 di mana beta 1 tidak sama dengan sifar. Jadi mana satu yang kena dengan yang ini? Beta 1, ini beta 1 tau. Beta 1 nilai berapa? Beta 1 nilai dia 0.6112, betul tak? Betul. Betul. Jadi sekarang ni beta 1 sama dengan sifar ke tak sama dengan sifar? Tak sama dengan sifar. Berarti kita perlu tolak HO sebab HO ni beta 1 sama dengan sifar. Berarti kita kena tukar ni. Kosong kat sini. Jadi perbelanjaan adalah pintasan. Kalaulah beta 1 ni sama dengan sifar, I darab dengan sifar kosong lah. Jadi perbelanjaan kita hanyalah pintasan, iaitu perbelanjaan autonomous. Tidak betul lah kan sebenarnya kerana berdasarkan pengiraan beta 1 kita bukanlah sifar. Justeru, apa yang kita kena buat kat sini, kita kena buat kiraan kita memang nak tolak HO. Berarti bila kita tolak HO, berarti pendapatan dalam mempengaruhi perbelanjaan kerana dia memberi satu nilai tertentu. Okey? Ini statistiknya ayat maka sekiranya kita tolak HO berarti pendapatan kerana kenapa pendapatan? Sebab ini adalah pendapatan. Ini ada pendapatan. Beta 1 tu mewakili keadaan pendapatan. Maka kalaulah kita tolak HO berarti pendapatan adalah penting dalam mempengaruhi perbelanjaan iaitu Y. Jadi bila kita nak kata kita sebenarnya nak H1 tak nak H0. Kalau H0 ni mengatakan bahawa pendapatan tidak penting dalam mempengaruhi perbelanjaan. Kalau H1 dia mengatakan bahawa pendapatan adalah penting dalam mempengaruhi perbelanjaan. Maka itu kita kena pergi ke step 2. Di mana step 2 adalah statistical test. Kena dah masuk nilai ke dalam rumus T star. Bila kita pindah masuk nilai, kita ambil nilai 0.6112 ni, kita tolak beta 1 iaitu kosong. Kenapa kosong? Kerana kat ini kosong. Kerana kat ini kosong. Jadinya, theta bila kita dah macam ni, kita 0.6112 tolak kosong, bahagi dengan 0.0469 yang kita dapat daripada pengiraan ini tadi. Pengiraan SE beta 1. Maka kita dapatlah nilai T star bersamaan 13.090. Ini nak kira macam mana doktor? Ini kena kira secara manual di final assessment nanti. Final exam. Okey. Sekarang ni kita
kena kira lah pula dia punya critical value, di mana critical value ni berdasarkan kepada soalan tengok dia nak alpha 1%, 5% atau 10%. Dalam contoh ini alpha yang dipilih adalah 10% kerana T tengok 0.10 bahagi 2. Berarti yang dipilih adalah 10% bukan 5%. 5% ni diperolehi apabila telah dibahagi dengan 2. N apa doktor? N ni adalah jumlah observation. Dalam contoh ni dia kata 6 tapi sebenarnya 10. Okey, tak apalah sebab ni ambil contoh yang lain. Maka 6 tolak 2 berarti jadi 4. Okey, tapi dalam kes sebenar, dalam soalan ni observation adalah berapa? 10. Observation adalah 10. Sebab ini kita bercerita dengan berdasarkan kes lain dicampur-campur. Tapi sebenarnya N ini, yang ini adalah K, N N adalah jumlah observation. K apa? K adalah bilangan, N adalah observation, K adalah jumlah koefisien. Dalam kes ini, koefisien adalah beta 0 dan beta 1, maka K adalah 2. K adalah 2. Jadi 6 tolak 2, maka dia 4. Dan macam mana dapat nombor ni? Siapa tahu macam mana boleh dapat nombor 2.776 ni? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Okey, sekarang siapa yang ada modul, buka modul. Di muka surat belakang sekali ada table statistik. Ada table statistik muka surat belakang sekali. Nama dia Appendix D, Statistical Table. Siapa ada boleh buka muka surat 959. Cuba tengok muka surat 959 bahagian appendix. Okey, kat situ kamu buka T, taburan T. Taburan T tu muka surat dia dia belakang sikit, table D.2. Table D.2. Okey, kalau kat situ kamu tengok kalaulah 0.05, kamu tengok yang atas tu 0.05, kamu tengok 4. Okay, 2.776. Mana ni? Rasa dia tersilap. Patutnya 2.132 2.132. Siapa ada jumpa? Jumpa. Ada. 2.132. Betul tak? Betul. Okay. 2.132. Jadi berlaku kesilapan di situ ini typo error. Yang saya nak letak ni. Okay. 2.132. Kalau ikut nilai ni lah, nilai yang diberi ni kan. Nampak tak saya dah tukar kat sini? Okay. Okay. Roughly itulah cara dia untuk menggunakan table statistik. Saya akan bagi video. Ada video dia khas untuk itu. Dan apabila kita dah dapat nilai, kita dah kira nilai T star sama dengan 13.090 dan nilai critical value adalah 2.132. Mana lagi besar? 13 lagi besar ke 2 lagi besar? 13. 13. Berarti step 2 menang, step 3 kalah. Lah. Sebab okey, jadinya apa nak buat? 132 2.132. Okey. 13.0
13.0 ni berada di mana? Mestilah lepas. Kalau kamu perasan, ini positif, yang ini negatif. Okey, tadi kita 10 tu kita bahagi 2. That's why kita ada 2 til. Til kanan, til kiri. Til kiri membawa nilai-nilai negatif. Til kanan, ekor di bahagian kanan membawa nilai-nilai positif. Dan kita kena ingat, nilai T star adalah positif, iaitu dia berada di kawasan kanan ni, melebihi nilai 2.132. Dan kita kena ingat kawasan tengah ni, dan ini berarti selepas bound tu, ini adalah kawasan terima HO. Ingat kita tadi matlamat apa? Matlamat kita nak tolak HO. Kawasan ni accept HO, iaitu terima HO. Tetapi bahagian yang kiri dan kanan ini, iaitu selepas titik-titik-titik ni, titik-titik ni sebab apa? Sebab kita dah letak nilai negatif 2.132 dan nilai positif 2.132. Nilai 13 telah jatuh di kawasan tolak HO tetapi terima H1. Betul tak? Okey, dia berada di sini. Betul. Okey, jadi bila dia berada di situ, maka kita akan kata tolak HO. Bila tolak HO, maka kita boleh katakan according to the result hypothesis test, we found that the value of statistical value is larger than the critical value, where 13.090 is large than 132, large than 2.132. Betul tak? Okay, 2.132. So we have to reject the HO, hypothesis null. Reject the hypothesis null. In other words, the income is important or significant, penting ataupun signifikan lah dalam menerangkan atau dalam mempengaruhi money spending, iaitu perbelanjaan pada aras keyakinan 90%. Kenapa? Sebab kat sini kita letak alpha sama dengan 0.10. Okay, this finding is support by the T distribution. Mana T distribution? Ini T distribution dia. Okay, nampak tak? Faham ke tak? Harap faham Saya harap sangat awak faham. Okay, sebab nak letak 90, 95, 91, ni 99 bukannya suka-suka hati, ada sebabnya. Okay. Alright, seterusnya saya sambung dengan projek Ada soalan tak tadi? Ada soalan angkat tangan? Doktor. Angkat tangan, ya. Macam mana dapat paras keyakinan 90%? Okey, itu berdasarkan pada soalan exam tadi. Soalan yang diberi, kalau kamu tengok dalam tutorial pun macam Miza cakap tadi, ada 95, ada 5%, ada 10%. Kalau kamu buka tutorial, dah ada buku dah. Muhammad, Safwan? Ada buku tak? Ada. Belum ada lagi? Tak sampai lagi ke? Ada. Ada? Dia dah ada buku, doktor. Dia sendiri tak tahu dia dah ada buku ke belum. Macam Dia tu. ada, doktor. Okay, kami dia duduk dekat Tanjung Malim. Sabar je lah dia kata dia tak ada kan. Nampak Betul, sangat betul. dia tak tahu keadaan hidup dia. Dia lost, doktor. Dia lost. Dia lost, tak apalah, dia lost minggu ke-5. Jangan lost minggu ke-14. Lost minggu ke-14, siapa pun tak dapat tolong. Masa tu semua kawan-kawan sibuk. Nak lulus dengan cemerlang, kita baru nak belajar. Tak nak macam tu. Lost sekarang tak apa, saya ada. Tak faham boleh tanya. Tapi jangan nak tanya saya minggu ke-10 ke atas. Masa tu kan, semua orang dah nak tutup buku dah. Sekarang nak tanya. Sebulan dari sekarang Jangan tunggu sebulan dari sekarang. Sekarang nak tanya. Okey, jadi berdasarkan soalan Safwan tadi, cuba buka muka surat 39. Okay, kalau awak buka muka surat 39, awak nampak soalan II ni, 2 Roman ni, dia kata
keertian 5% dengan 10%. Berarti soalan awak tadi doktor, macam mana kita nak tahu 90 tu kan? Jadi berdasarkan soalan. 90 tadi aras keyakinan. Dalam soalan dia bagi aras keertian. Okey, kalau tengok pada soalan nombor 2 ni dia bagi 5% aras keertian dan 10% aras keertian. Berarti kesimpulan ada 2. Step 3 iaitu untuk mengira critical value juga ada 2. Satu kira untuk 5%, ya Miza? Satu kira untuk 5%. Kesimpulan pun ada 2. Satu kira untuk kesimpulan untuk 5%, satu kesimpulan untuk 10%. Gambar rajah pun ada 2. Satu untuk 5%, satu lagi untuk 10%. Jadi macam mana kita nak tahu dia 90 ke bukan? Kalau kamu buat aras keertian pada step 3 tu, step 3. Mari saya nak tunjuk. Okey, kalau pada step 3. Okey. Okey, pada step 3. Okey, step 3 ni kamu buat 10%, berarti kat sini 90 lah. Nampak tak? Kalau kamu buat kat sini 5%, kat sini 0.05, 5% 0.05 tau. Kalau 1% 0.01. Jadi kat sini kalau 0.05 jadi 95%. Kalau 0.01 berarti 90% lah kat sini. Kalau kat sini 0.01, berarti kat sini jadi 99%. Jelas tak Safwan? Nampak tak Safwan yang saya Jelas doktor. Okey, tapi kat sini saya rasa kamu blur berkaitan dengan jadual statistik, betul tak? Boleh. Okey, mari kita cuba. Kalau saya kata alpha sama dengan take note semua take note. Saya nak suruh kamu jawab, saya nak tengok betul ke tak. Lepas tu siapa dah jawab, tulis kat tepi. Bahagian chat. Kalau saya bagi case saya bagi case. Saya bagi alpha 5%, observation 15, N sama dengan 15. Okey. K sama dengan 5. 5%, N sama dengan 15, K sama dengan 5. Apa jawapan dia? Doktor, nak tengok slide tadi boleh doktor? Nak tengok slide mana tu? Mana? Slide yang contoh tu. Ini ke? Ini ke? Abadi dah hujan. Sekejap. Abadi dah hujan. Ini ke? Yang ini? Yang ini ke? Siapa yang bertanya tu? Ya betul doktor. Okey, saya ulang balik soalan saya tadi. Kamu buka taburan T, table D.2. Soalan saya, alpha sama dengan 5% iaitu 0.05, tapi kami kena ingat dia tutil. Bila tutil dia kena bahagi 2. N sama dengan 15, tapi K sama dengan 5. Jadi apa jawapan dia? Apa jawapan dia? Saya ulang. N sama dengan 15. Aras keertian sama dengan 5%. Doktor sebab apa kena bagi 2 tadi doktor? Tutil? Ni tutil? Kiri kanan, positif, negatif. Kena bagi 2 lah. Kan saya dah cakap tadi. Ni bahagi 2. Tengok ni, T alpha bahagi 2. Sebab kita nak bahagi 2 kiri dan kanan. Kiri dan kanan. Pada gambar rajah ni, kita tolak kiri dan tolak kanan. Jadi kat sini saya dah bagi 0.10, 10%, bahagi 2 jadi 0.05. Okey, itu sebabnya. Jadi case saya sekarang, case yang saya sebut ni, saya bagi N sama dengan 15. Tengok slide ni. K sama dengan 5. Alpha saya bagi 5%. Apa nilai dia pada taburan ni?
Apa nilai dia? Berapa nilai dia? Siapa berani? 2.228. Betul. 2.228. Okay, itulah saya nak test. Daripada situ kamu boleh tahu. Kamu faham ke tak? So dah boleh tahu cara guna taburan T. Sekarang kena tahu melukis pula. Lukis dia punya taburan loceng tu. Potong kiri dan kanan. Ingat kawasan tengah. Okay, saya tayang lagi. Kawasan tengah. Okay. Kawasan tengah adalah kawasan SFHO. Okay. Okay, kawasan tengah ni. Tapi bila kamu garis sini, letak bound dia positif 2.132, negatif 2.132, maka kawasan di sini semua adalah kawasan terima H1. Kawasan sini juga kawasan terima H1. Kawasan tengah, potong kiri kanan ni, kawasan terima HO. Nampak Jelas Ada persoalan? Gambar rajah ni? Rasa boleh lukis tak gambar rajah ni manual? Saya suka lukis gambar rajah ni manual Nanti cuba lukis pada tutorial. Doktor nak tanya. Ya. Kalau kan gambar rajah ni kan bila kita reject HO kan? Kalau kita accept HO, gambar rajah ni still sama ke atau lain? Gambar rajah dia sama, cuma nilai T star akan berada di kawasan tengah ni. Dia akan berada di dalam kawasan ni. Contoh kalaulah kamu kira nilai T star ni 1.090. Contohlah. Nilai T star ni kena kecil Contoh 1.090. Anda kata nilai dia tu. Nilai ni dia akan berada di kawasan dalam ni. Dia akan berada di kawasan dalam ni. Betul tak? T-star sini berada kat luar. T-star dia berada di kawasan dalam ni. Maka dia akan jadi SFHO. Kerana apabila T-star lebih besar daripada T-alpha, kita panggil ni T-alpha nilai-nilai yang kita kira ni, ini namanya T-alpha, maka kita akan tolak HO. Tetapi sekiranya nilai T-star lebih kecil daripada nilai T-alpha, kiri dan kanan ni, berada di dalam ni lah, berada di dalam ni, maka kita akan kata dia terima HO. Okay? Ni kat tengah-tengah ni dia ada piling lah. Okay, pembahagian antara tengah ni. Okay, ni antara tengah ni. Okay. So kalau ini positif, berarti dia mengambil kira keadaan di sebelah positif lah. Dia berada di belahagi sini. Okay? Okay, Doktor. Okay, faham Okay, hopefully everybody understand lah. Okay. So let's go to another slide. Okay. Slide ni adalah berkaitan dengan projek econometric 30%. Okay. Saya nak pastikan di sini. Okay. Okay, buka warna merah lah bagi nampak. Main artikel jurnal semua dah settle, betul tak? Saya write. Okay. Model specification according to article jurnal. Dah ada kan? Betul tak? Betul. Model specification ni adalah seperti inilah. Bila saya pilih, mesti ada model specification ni. Mesti ada. Kalau tak ada, saya reject. Okay. Apa yang ada pada model specification?
Apa yang ada pada model specification adalah data-data yang perlu kamu cari. Okay? Jadi sekarang ni kamu sudah boleh mula mencari data dan masukkan ke dalam Excel. Mana nak cari data, doktor? Kamu tak cari data lagi tak? Betul tak semua tak cari data lagi? Betul. Okey, dah mula boleh cari data Data dah boleh mula cari dan data mesti komplit pada minggu ke-6 iaitu minggu depan. Okey, mana nak cari data? Di sini. Ini adalah alamat-alamat data dia. Kalau kamu tengok di modul kamu, modul saya tak bagi sebab saya bagi kat slide. Okey. Dan ini adalah website, address website. Boleh print screen, untuk copy alamat-alamat ni. Okey. Boleh print screen. Okey, ini dan ini. Jadi contohlah, kalaulah kamu punya data perlu mencari GDP, maka mungkin kamu boleh cari di www.dosm.gov ni kan. Jadi kamu klik saja di situ, kamu boleh cari kat situ. Okey? Mungkin kamu kena cari pula data foreign direct investment. Mungkin bila kamu cari kat sini tak ada, mungkin kamu boleh cari kat Kuandi ke, CEIC ke. Okey? Faham tak? Maksudnya data ni bukannya kamu tekan satu terus ada kat situ semua. Kamu perlu cari. Itu sebabnya saya bagi banyak address. Okay? That's why kita ada proses completing data collection. Kamu kena cari pada week 6. Kerana pada week 7 kita akan buat multiple linear regression model pakai SPSS sahaja. Tapi nak pakai SPSS ni data kena lengkap. Kumpulan mana yang data tak lengkap, maka projek dia akan kurang. Okay? Lepas kita dah siap, kita akan pergi kepada correlation person, kita akan buatlah semua. Berarti setiap kuliah kita akan siapkan setiap langkah projek ini dan kita target pada minggu ke-11 macam tu kita dah siap. Tapi pada bulan yang ketinggalan, pada minggu 11, 14 ni biasanya dia baru nak catch up lah. Okay? Jadi untuk selamat, setiap kali apa yang kita belajar, terus apply pada data yang dikutip pada minggu ke-6 ini. Faham tak? Ada persoalan tak? Faham, doktor. Jelas kan? Jelas Okay. Ni semua ada markah sebab kita dalam kelas ini kita adalah project based learning. Jadi bila project based learning ni kamu akan ada data, kamu ada project lah. Berarti bila kita belajar kamu kena apply pada project sehinggalah kamu faham. Dan saya minta tolong sangat janganlah tak ada perbincangan. Pastikan ada perbincangan. Janganlah seorang aja dalam grup itu yang faham multicollinearity. Orang lain tak tahu sebab dia bedak-bedakkan kerja. Pastikan buat sama-sama. Bila buat sama-sama, semua akan faham. Okey? Jadi boleh cari data di sini dan juga di website ini. Some useful website link. Okey? Dan saya punya cadangan time series data saya nak daripada 1990 hingga 2020. Yearly, annual basis, refer to the Excel set cara nak susun data. Cara nak susun data ni ada pada kuliah yang lalu. Kuliah online yang lalu. Saya dah tunjuk dah cara nak susun data. Okey. Ada persoalan lagi? Ada tak? Faham Untuk hari ni faham Okey. Faham. Okey, memandangkan kumpulan A pun sudah dikuliahkan, maka saya akan sebelum ni saya hold dululah untuk tutorial penjawapan tu. Jadi sebabkan kumpulan ni pun dah berkuliah untuk tajuk yang ini, maka insya-Allah saya akan masukkanlah cara-cara untuk membuat tutorial dalam masa terdekat dan hopefully apa aja yang saya ajar tolong buat kaedah-kaedah menulis tu semua. Saya harap kamu pindahkanlah jawapan tu ke tutorial 2 dan hantar. Bila saya suruh hantar, kamu hantar sebab itu ada markah khas. Tutorial tu ada markah khas. Memang carry mark untuk sebelum final exam lah.
Jadi sampai sini saja. Saya nak print screen Ada tak lagi yang nak masuk kelas? Tak ada dah kot ya? Okey, seorang lah tidak hadir saya tengok ni. Seorang tidak hadir. Okey, dah. Okey. Okey, terima kasih saya ucapkan kepada semua. Sebarang persoalan berkaitan dengan kuliah atau tak faham ke boleh bertanya pada saya lah, boleh WhatsApp. Okey, so far macam mana? Okey ke belajar di kampung halaman? Afwan? Okey. Safwan belajar di Tanjung Malim je kan? Ada di Tanjung Malim tadi Semua datang Tanjung Malim. Betul doktor, tapi rasanya kurang doktor berbanding dengan face to face. Tak apa, yang penting semangat nak berjaya. Okey, cuba kita kenangkan. Ada je dulu kan. Kalau kita dengar orang berjaya, tak semua orang berjaya ni. Cuba kita bayangkan kita belajar dalam keadaan serba kekurangan. Sebelum ni kan kita belajar, ada bilik kuliah semua memang betul. Tapi tak naklah benda ni melunturkan semangat kamu untuk berjaya. Sebab kita tak tahu di hari muka nanti kita jadi siapa. Kita mungkin somebody. Jadi macam mana nak tarbiyah kita di hari ni macam ni lah. Bila diberi ujian untuk belajar, adakah kita patah semangat? Mudah ke kita nak patah semangat? Mudah ke kita nak patah semangat? Janganlah cepat berputus asa. InsyaAllah. Jadikan diri kita campak laut jadi pulau Jadikan diri kita seorang manusia apabila dicampakkan laut itu peribahasa menjadi pulau. Berarti letak mana pun dia akan menjadi seorang yang berjaya. Tak nak benda-benda yang tak ada kuliah dah lemah, tak ada tu dah lemah. Bayangkan kalau orang susah. Ada budak saya tengok ada seorang pelajar ni budak sekolah rendah tak ada internet kat rumah tau. Pergi kedai internet, duduk kat luar. Tengok orang pinjam kejap nak buat kerja sekolah punyalah rajin. Kita ada handset, sendiri boleh kawal masa kita. Kita tak. Biasanya apabila dah tak ada baru kita hargai. Cuba kita tengok orang yang serba kekurangan. Betapa dihargai apa yang kita ada. Okey, bagi saya insya-Allah memang kita berasa lemah kita belajar tidak seperti dulu kita ada norma yang baru. Tapi saya harap pada anak murid saya semua janganlah kamu berputus asa kerana masih lagi banyak nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala dah berikan kepada kita. Kita janganlah hilang rasa orang kata syukur kita tu. Saya pula saya memang betul lah cakap Ajwat tu. Tapi saya tidak meninggalkan kamu. Selagi mana kamu anak murid saya, tak faham saya ada. Dan sekiranya kamu di UPSI, tak faham datang. Buat appointment saya doktor. Saya sebenarnya ada kat UPSI. Saya tak faham, boleh tak nak jumpa doktor? Datang berdua. Sebab satu appointment boleh jumpa dengan saya 2 orang. Boleh berdua-berdua. Siapa yang ada di UPSI boleh jumpa saya berdua-dua. Tapi janganlah kamu war-warkan satu opsi, nanti saya kena saman pula dengan VC. Dia marahlah saya. Sebab tak boleh kan. Tapi kerana kan kamu dah dekat sini, kamu nak belajar, tak apa. Kita jaga SOP. Okey? Baik doktor, alhamdulillah doktor. Okey, tapi ingat jangan cepat berputus asa Jangan cepat berputus asa. Sebab lagi banyak orang serba kekurangan, kuat semangat dia. Okey? Ada apa-apa lagi? Persoalan? Luahan perasaan? Tapi tolonglah bersemangat terus bersemangat. Mana tahu kamu ni semua nanti bos-bos CEO besar. Bila dikenangkan balik alamak dulu ada satu masa zaman COVID aku pernah lemah semangat. Rasa sedih pula akan malu pada diri sendiri. Cuba kita terus bersemangat. Sebab saya dulu masa saya degree macam kamu, saya pun tak tahu saya jadi pensyarah. Jadi maksudnya untuk kamu juga. Kamu pun tak tahu apa yang Allah dah sediakan untuk kamu. Mungkin kamu jadi somebody, kita tak tahu. Jadi bersangka baiklah dengan Allah. Teruskan bersemangat. InsyaAllah ada tu rezeki-rezeki yang Allah dah sediakan untuk kamu semua. Sekiranya kamu terus istiqomah bersemangat untuk belajar. Sebab belajar ni fisabilillah, berjuang di jalan Allah. Okay? Okey, sampai sini saja. Sebabnya tak ada soalan lagi. Okey. Sekiranya saya ulang lagi. Saya akan masuk tutorial tu. Dan kalau ada soalan boleh tanya. Okey? WhatsApp je saya. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih banyak doktor. Terima kasih banyak doktor. Terima kasih banyak doktor. Sama-sama.
Saya doktor. Sama-sama. Terima kasih doktor. Sama-sama. Tinggal Amrazdi je. Razdi, tinggal kamu saja. Tolong keluar daripada grup ni sebab nanti kan rakaman menjadi panjang.